Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fizik tingkatan 5, kita akan masuk bab 2 lah hari ni. Okey, bab 2, tajuk dia tekanan. Tajuk ni sebenarnya dulu berada di tingkatan 4 lah untuk silibus lama. Okay, untuk silibus awak ni dia berada di tingkatan 5. Okey, jadi dalam tajuk topik yang pertama ni kita akan menceritakan tentang tekanan cecair lah. Okey. Okay, kalau kita perhatikan di muka surat 40 buku teks awak, okey, dia bagi satu gambar rajah empangan di mana apa yang berlaku pada gambar rajah tu dia menunjukkan situasi di mana air dilepaskan lah daripada sebuah empangan, didapati air tadi memancut dengan halaju yang sangat tinggi lah. Okey, apakah yang menyebabkan air tadi terpancut dengan halaju yang sangat tinggi? Sebenarnya dalam empangan tu ada air yang ditakung lah, yang dikumpulkan lah. Okey, jadi semakin dalam air tersebut, semakin tinggi tekanan yang dikenakan. Okey, semakin tinggi tekanan cecair lah. Okey, jadi air tadi akan keluar dengan halaju yang tinggi dan jarak pancutan yang jauh lah. Okey. Okey, apakah rumus tekanan cecair? Kita akan tengok sebentar lagi. Okey, yang aktiviti 2.1 ni dia nak membuktikan je lah. Okey, rumus bagi tekanan cecair. Okey, sebenarnya tekanan cecair ni dia melibatkan berat turus cecair tu per luas permukaan. Yang ni tak ada apalah. Kita akan tengok nanti rumus seterusnya yang akan kita apply lah. Okay. Okay, tekanan cecair boleh kita kira menggunakan rumus P sama dengan H rho G. Berdasarkan aktiviti 2.1 tu sebenarnya bila kita buktikan tu kita akan dapatlah rumus yang akan kita guna ni. Okey, iaitu P sama dengan H rho G. Okey, P tu untuk tekanan cecair, H tu untuk kedalaman cecair, rho adalah ketumpatan cecair, manakala G adalah pecutan graviti. Okey, G adalah pecutan graviti. Okay, jadi daripada rumus tu sebenarnya selain kita boleh mengira tekanan cecair, kita juga boleh tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair lah. Ada tiga, iaitu kedalaman, ketumpatan dan juga pecutan graviti. Okey, untuk tekanan cecair, dia punya unit adalah Pascal, PA singkatan dia. Ataupun selain pada Pascal, kita boleh guna Newton meter negatif 2 tu. Maksudnya kalau kita sebut tu Newton per meter lah. Okey, 1 PA bersamaan dengan 1 Newton per meter ataupun unit lain dia adalah kilogram meter negatif 1 saat negatif 2. Kilogram per meter per saat. Okey, itu cara sebut dia lah. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair tadi, yang pertama kita akan tengok faktor yang pertama iaitu kedalaman lah. Okey, sebenarnya semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. Eksperimen ni kita akan buat pada kelas kita yang secara bersemuka lah. Okey, kita boleh buat eksperimen ni untuk menentukan faktor ni lah. Okey, semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan. Kita boleh buktikan lah menggunakan dengan menjalankan eksperimen ni. Okey, menggunakan corong Thiessen ni lah. Okey, kita pergi ke muka surat berikutnya. Okey, jom cuba ni. Yang ni awak boleh buat sendiri sebenarnya. Awak ambil satu botol, awak isikan dengan cecair, air dan sebagainya ni.
awak tebuk 3 lubang lah. Okey, 3 lubang pada kedudukan yang berbeza, atas, tengah, bawah lah. Okey, bila awak buka selotip tu, okey, awak tutup lubang dengan selotip, awak isikan air. Bila awak buka lubang-lubang tersebut, kita akan dapati jarak pancutan air ni berbeza lah. Okey, yang mana paling jauh jarak pancutan dia? Sebenarnya lubang yang paling bawah. Kenapa lubang paling bawah? Sebab kedalaman ni daripada permukaan air. Jadi semakin dalam air, semakin tinggi tekanan, maka kita akan dapati di bahagian paling bawah tu jarak pancutan dia paling jauh, menunjukkan tekanan dia paling tinggi lah. Okey. Yang seterusnya, faktor yang kedua adalah ketumpatan. Okay, kalau kita buat eksperimen yang sama tadi, eksperimen corong T-cell tadi untuk menguji kedalaman, okay, sekiranya kita ubah cecair yang kita gunakan. Satu kita guna air, satu lagi kita guna glycerin lah. Okay, glycerin ni sejenis cecair yang kita guna letak dalam sabun ataupun dia kadang-kadang glycerin ni ada kedai diguna untuk masakan lah. Okay, air dan glycerin ni mempunyai ketumpatan yang berbeza, maka kita punya hasil eksperimen kita ni berbeza lah. Okay, kita akan dapat nilai D yang berbeza untuk air dan juga untuk glycerin, dia berbeza. Okay, yang seterusnya kita lihat faktor yang berikutnya tadi, graviti. Okay, sekiranya kita tengok kita lihat buku teks awak tu, okay, dibagi satu bekas yang berbeza bentuk ni. Okay, adakah dia mempengaruhi nilai tekanan kita lah? Okay, kalau kita masukkan air dalam corong ni, walaupun bentuk dia berbeza-beza, kita dapati aras air tu sama je. Okey, aras air ataupun ketinggian air dalam setiap turus tu sama je. Sebab tekanan dia samalah, dia tidak dipengaruhi oleh bentuk keratan rentas bekas tadi. Okey. Kita lihat gambar rajah di bahagian bawah ni. Okey, dibagi botol. Okey, di mana kita perhatikan di sini, kita tebuk 3 lubang pada aras yang sama lah. Kita dapati air tu akan terpancut pada jarak pancutan yang sama lah. Okey, apa yang boleh dibuktikan, apa yang boleh kita simpulkan daripada jarak pancutan yang sama tu? Jarak pancutan yang sama ni menunjukkan bahawa tekanan dia sama lah. Okey, bila aras lubang tu, setiap lubang yang kita buat tu kedudukan dia sama kan. Okay, daripada cecair tu, daripada permukaan atas, kita kira kedalaman dia daripada permukaan cecair ke titik air tu keluar. Jadi kedalaman air untuk tiga titik itu adalah sama, maka tekanan yang dikenakan adalah sama lah. Okey. Seterusnya kita lihat muka surat berikutnya. Okey, rajah menunjukkan sebatang tube U yang diisikan dengan 2 cecair yang berbeza. Yang satu kita letak cecair X, kita dapati aras air dia sama lah. Tapi sekiranya kita campur 2 cecair dan X dan Y tu kita campur dalam satu tube U, kita dapati ada satu bahagian lengan tube U tu dia akan lebih tinggi lah berbanding cecair satu lagi. Okey, sebenarnya tube U ni kita boleh gunakan, radas ni kita boleh gunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur lah. Okey, katakan awak ada air dan juga minyak. Okey, air dan minyak ni tidak bercampur, dia adalah cecair. Jadi bagaimana kita nak menentukan ketumpatan air dan minyak ni? Kita boleh gunakan tube U lah.
Okay, bila kita masukkan dalam tube U, akan ada bahagian yang lebih tinggi, akan ada bahagian yang lebih rendah. Okay, kalau kita tengok di sini, kita belajar sebelum ni, P sama dengan H rho G. Okay, P sama dengan H rho G. Okay, kalau kita tengok di sini, titik A dan B. Okay, titik A. Okay, titik A dan titik B ni berada pada aras yang sama lah. Maka kita kata tekanan pada titik A mesti sama dengan tekanan pada titik B sebab level dia sama. Dia berada pada aras yang sama. Okey, pada titik A kalau kita perhatikan di sini, kita ada cecair X. Okey, kita ada cecair X setinggi H1. Manakala pada titik B ni, di atas dia ada cecair Y setinggi H2. Okey, setinggi H2. Okey, jadi kita bandinglah H1 dengan H2 tu. Jadi bagaimana kita nak mencari ketumpatan dia? Kita kata tekanan pada titik A tadi sama dengan tekanan pada titik B. Okey, P1 sama dengan P2. Okey, jadi kita masukkan je lah. Okey, katakan cecair X tu kita tulis nombor 1. Cecair Y kita guna nombor 2. Maka kita punya rumus kita tadi P sama dengan H rho G. Okey, jadi kita lihat sini rumus dia. Jadi katakan pada titik A tadi kita guna P1. Tekanan pada titik A P1. Tekanan pada titik B adalah P2. Maka P1 tu sama dengan H rho G. H1 rho 1 darab dengan graviti. Manakala pada titik B, okey, tekanan cecair Y tadi H rho G juga rumus dia. Cuma kita gantikan dengan nombor 2 lah untuk mewakili cecair yang kedua tu. H rho G, H2 rho 2 G. Oleh kerana dua-dua ni kiri dan kanan kita ada G, maka kita boleh potong lah. Maka rumus dia bertukar jadi H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Okey, jadi kita boleh masukkan sekiranya salah satu cecair tu kita tahu dah ketumpatan dia, maka kita boleh carilah satu lagi ketumpatan untuk cecair yang kita dah tahu tu. Okey, kita boleh kira je lah. Okey, nilai H tu kita ukur menggunakan pembaris macam biasalah. Okey, yang seterusnya kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, bahagian bawah ni ada sikit soalan ni. Okey, dia bagi gambar rajah apa sini? Gambar rajah ikan yang berada dalam akuarium. Okey, kedalaman dia bagi 1.5. Okey, dia bagi ketumpatan air 1050 kg per meter padu. Okey, tapi dia tambah situ dia kata ada tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera 100 kilopascal. Okey, pecutan graviti untuk batch awak ni diguna 9.81 lah. Okey. Soalan yang pertama, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air? Maka kita kira tekanan cecair tadilah. H rho G. H tu kedalaman air, rho tu ketumpatan dia, G adalah nilai graviti. Maka awak dapat tekanan cecair. Tapi sebenarnya ikan ni dia bukan rasa tekanan cecair saja sebab di atas akuarium tu adalah atmosfera di atas air tu di sekeliling tu lah. Jadi ikan tu juga dia merasai tekanan cecair dan juga tekanan atmosfera. Maka kita kena tambah. Okey, sama je rumus dia dalam kotak warna purple tu lah.
Tekanan sebenar yang dirasai adalah H-rho-g tambah dengan PATM. PATM tu adalah tekanan atmosfera. Okey, atmospheric pressure. Jadi keluarlah simbol PATM tu. Okey, tekanan atmosfera. Boleh. Jadi soalan B tu, berapakah tekanan sebenar? Tekanan cecair yang awak kira tadi tambah sahaja dengan tekanan atmosfera. Cuma perhatikan molek situ, tekanan atmosfera dibagi 100 kilo Pascal. Kilo tu tukarlah kepada nombor biasa. Kilo tu 1000. Okey. Penyelesaian dia sebenarnya ada di buku teks awak tu, muka surat 46 lah. Okey, tekanan cecair tambah dengan tekanan atmosfera. Okey, kita lihat kepada contoh 2 tu pun menentukan ketumpatan cecair, di mana ada satu ketumpatan tu kita dah tahu, satu lagi kita tak tahulah. Okey. Sama dengan pembuktian yang cikgu guna tadilah, H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Awak masukkan saja nilai dia, awak akan dapatlah ketumpatan cecair yang kedua tu. Okey, cikgu nak pergi kepada aplikasi. Apa maksud aplikasi? Okey, aplikasi ni adalah kegunaan lah. Okey, kita belajar tajuk tekanan cecair ni, apa tujuan dia, apa guna dia, nak guna kat mana. Okey, yang pertama kita lihat kegunaan dia. Aplikasi yang pertama adalah kedudukan tangki air di rumah. Kenapa kebanyakannya tangki air ni kita letak atas bumbung ataupun kita lihat dia berada di atas bukit. Okey. Sebab apa? Bila kita letak di tempat yang tinggi ni, kedalaman tekanan cecair dipengaruhi oleh kedalaman cecair tak? Okey, jadi bila kita letak tempat tinggi, jarak daripada permukaan air daripada dalam tangki awak tu sampai ke pipe air keluar tu lah. Jadi jarak dia jauh tu, maka kedalaman dia bertambah. Bila kedalaman dia bertambah, maka tekanan yang dihasilkan lebih tinggi lah. Jadi bila uka pilih air awak tu, air tadi akan keluar dengan lebih laju. Okey, sebab tu dia letak tempat tinggi supaya menghasilkan tekanan air yang lebih tinggi lah. Okey, yang kedua, kedudukan cecair intravena ni. Contohnya kalau masuk hospital, kenapa botol tu disangkut pada tiang yang tinggi? Okey. Okey, bila kita gantung di tempat yang tinggi, sama macam tangki tadi lah. Dia kira daripada permukaan cecair dalam beg intravena tu sampai ke jarum yang dicucuk pada lengan awak tu lah. Okey, tekanan yang dihasilkan tu lebih tinggi berbanding tekanan dalam salur darah awak. Maka cecair tu boleh bergerak masuk ke salur darah lah. Sekiranya awak ambil beg intravena tu, awak letak atas-atas. Apa yang berlaku? Tekanan dalam darah awak ni lebih tinggi, maka dia akan keluar masuk dalam beg tadi lah, dalam beg intravena tu. Sebab tu dia tak boleh lebih rendah lah daripada tempat darah tu masuk, ubat tu masuk tadi. Dia kena gantung tempat tinggi supaya tekanan yang dihasilkan lebih tinggi. Perbezaan tekanan ni dia akan menghasilkan daya lah yang menolak cecair tu masuk dalam salur darah awak lah. Okey. Yang seterusnya, empangan. Okey, empangan ni kalau kita tengok struktur binaan dia. Kalau kita tengok struktur binaan empangan, di bahagian dasar dia, dia lebih lebar lah. Okey, kenapa di bahagian bawah ni lebih lebar? Sebab semakin dalam air, semakin tinggi tekanan lah. Jadi di bahagian bawah dia dibuat lebar supaya dia mampu menahan tekanan air yang tinggi untuk mengelakkan empangan tu pecah lah. Okey. Yang kedua, dia kata dia ada pintu kawalan tu di bahagian bawah lah yang bersambung dengan turbin tu. Okey, jadi turbin ni akan berputar dengan lebih laju. Okey, sebab pintu kawalan tu berada di bahagian bawah kan. Okey, jadi air yang mengalir keluar tu bergerak dengan hal laju yang tinggi, maka turbin kita akan berputar dengan laju, maka kita boleh hasilkan air elektrik lah. Okey, dengan lebih banyak lah. Okey, yang seterusnya penggunaan saifon. Apa itu penggunaan saifon?
Okey, biasanya siapa yang beli ikan dia tahulah. Okey, katakan dalam akuarium tu tinggi, awak nak akak akuarium tu berat, awak nak tukar air. Okey, jadi kaedah dia awak ambil satu air tu, awak sedut udara sikit dalam guna tube tu, maka awak alihkanlah dalam baldi yang berada di kedudukan yang lebih rendah. Okey, jadi air tu akan mengalirlah daripada titik A masuk ke dalam baldi awak. Okey. Sampailah air tu kering. Okey. Syarat untuk sifon ni satu tempat tinggi, satu tempat rendah lah supaya ada perbezaan tekanan. Kalau tak ada perbezaan tekanan, cecair tu tak boleh bergerak turun lah. Okey. Jadi tu antara aplikasi dia. Okey, tajuk yang seterusnya tu tekanan atmosfera. Cikgu akan masuk kemudian lah. Nanti cikgu atau dia punya latihan. Okey. Setakat tu dulu untuk hari ni. Assalamualaikum.